Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua viewers kita daripada 3 page, live daripada 3 page, iaitu live daripada page Momen Buku, Amirah Malaysia dan Ikatan Generasi Mahasiswa Pasimas. Selamat datang ke segmen My Book Time ya pagi ni. Okey. Sebelum saya mulakan, izin suka untuk saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurliana binti Syahari. Nurliana binti Syahari asal daripada Pasimas, Kelantan. Daripada Ikatan Generasi Mahasiswa Pasimas. Dan mana-mana yang view sekarang ni bolehlah share, like, share dan komen. Dan viewers boleh berinteraksi lah dengan kami, beritahu sama ada clear ke tak clear, suara saya jelas ataupun tidak, anda sedang menonton daripada mana, boleh komen. Dan untuk makluman penonton sekalian, ini Sofia Mukhtar, jelas-jelas jari rantau panjang. Okey, alhamdulillah. Okey, yang lain pun boleh komen. Nur Ayuni Muhammad Nuruddin sampaikan dari hati. Okey, ini kawan saudari Amal ya. Okey. Bergema tak suara saya? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Okey, sebelum saya mulakan, suka untuk saya maklumlah buku yang ingin kita kupas pada hari ini adalah yang bertajuk Atomic Habits, Tiny Change and Remarkable Results. Okey. Yang lain boleh komen, like dan share. Ajak ramai lagi kawan-kawan supaya boleh kita kongsikan apa sebenarnya intipati yang ada dalam buku Atomic Habits ni. Menarik sangat ni. Dan panel jemputan kita pada hari ini pun sangat-sangat hebatlah. Jom kita kenal sama-sama. Okey, sebelum saya pergi ke lebih mendalam, suka untuk saya menjemput panel jemputan kita pada hari ini untuk kenalkan diri. Silakan saudari. Terima kasih Ana atas jemputan dan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang-alang Saidah nak tanya suara saya jelas ke? Jelas dari melunar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Yana dia baru je kenal saya, suka-suka kan, panel hebat kan. Dia baru je kenal saya padahal. Bismillah, nama Amal Ajla binti Ar-Azni. Boleh panggil Amal. Sekarang berumur 24 tahun. Sekarang duduk di Gua Musang. Bekerja di Kuala Lumpur, lepasan UPM, Universiti Putra Malaysia. Memegang jawatan sebagai Timbalan Exco Hal Ehwal Remaja Amirah Malaysia. Itu saja. Ke nak tahu apa lagi? Okey. Jadi sekarang menetap di?
kalau sekarang ada dekat Gua Musang balik kampung cuti seminggu, tapi duduk di Seri Kembangan Selangor. Saya boleh panggil saudari Amal lah, boleh? Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sekali lagi saya mintalah yang views kita pada hari ini like, share dan komen ya. Supaya yalah kita nak ambil ilmu hari ini bukan untuk kita seorang lah. Kita nak share dengan ramai lagi supaya sama-sama lah kita dengar dan mana tahu kalau kita dengar intipati yang akan dikupas oleh saudari Amal kita pun rasa macam ya aku nak baca juga lah buku ni. Sebab hari ni saudari Amal bukannya kupas daripada daripada kulit depan hingga kulit belakang. Dia ada sikit-sikit je lah. Kalau nak kupas daripada kulit depan hingga kulit belakang nak 2 hari lah kita kan. Okey. Okay, Hasmillah saya kemah panda. Dah bagi tahu dah panda yang kemah. Yang hebat. Rugilah kalau tak share dengan kawan-kawan. Segmen kita pada hari ini. Okey. Memandangkan kita dah pun macam dah lewat dah sikit start kan. Jadi saya teruslah kepada soalan pertama lah kepada panda. Okey. Soalan ni dia lebih kepada umum mengenai buku. Jadi apakah pandangan panda mengenai buku tu sendiri? Dari segi design dia, lepas tu dari segi kertas dia ke, apa yang menarik yang buat kalau panda tengok daripada luar pun dah rasa menarik untuk baca tu. Apa dia? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Amal tak ada jawapan untuk soalan tu sebab faktor kenapa Amal beli buku ni bukan sebab fizikal dia. Tapi salah satu ni Amal cerita lah. Amal bagi tahu kenapa Amal join live ni. Main objektif dia adalah sebab Amal nak racun pembaca-pembaca lain untuk baca buku ni juga. Maksudnya kalau ada dalam kalangan kita yang belum baca buku ni, Amal nak ajak sama-sama untuk baca buku ni. Kenapa? Sebab Amal beli buku ni pun atas ajakan orang-orang lain. Kalau sebelum ni Amal sebenarnya tak berminat pun dengan buku-buku yang bersifat motivasi, yang bersifat teknik-teknik macam ni Amal tak berminat, takkan belilah. Masa kita tengok tu kita dah abaikan. Kalau dekat kedai buku kan, kita takkan pergi pun dekat rak yang jual buku-buku macam tu. Tapi sebab sejak awal tahun lepas Amal bina circle media sosial Amal dalam kalangan orang-orang yang membaca buku. Jadi daripada kalangan orang-orang tu ramai sangat yang recommend untuk baca Atomic Habits ni. So selepas diracun oleh media sosial, Amal pun dia kata okey lah apa kata kalau kita cuba untuk baca buku ni, cuba untuk tukar minat lah, maksudnya daripada selalu baca buku-buku yang bentuk lain, kita cuba baca buku yang berbentuk macam ni. So selepas diracun oleh media sosial, Amal pun beli buku ni. Dan sebenarnya buku dia punya muka depan tak menarik pun kan. Dan James Clear tu pun Amal tak kenal pun. So tapi yang buat Amal rasa buku ni perlu dibaca adalah faktor kandungan dia. Isi kandungan yang ada dalam buku ni buat Amal rasa benda tu penting dan perlu dibaca oleh semua orang yang mungkin kalau lebih khususnya semua orang yang nak berubah. Semua orang yang nak berubah. So, dan kebetulan pula dapat jemputan untuk momen buku ni bila Amal dapat akhir bulan lepas ke awal bulan ni Amal tak ingat. So macam Amal fikir alang-alang kan tim momen buku tanya kan nak share buku apa kan. So alang-alang dah akhir tahun, lepas tu Amal pun baru je habis baca buku ni. So why not kita sama-sama baca, so nanti azam tahun baru tu kita boleh includekan dengan apa yang buku ni ajar untuk jadi lebih baik dari sebelum ni. So kalau daripada sudut kulit buku, daripada sudut tu kualiti kertas apa semua tu, benda tu tak bagi kesan besar pun lah pada Amal yang menyebabkan Amal pilih buku ni. Dia faktor utama memang sebab kandungan dia sangat baik dan bagus untuk dibaca. Itu je. Okay.
Okay. Kalau nampak lah panel ni saudara Ahmad jenis yang bukan tengok apa untuk memilih, tak adalah macam kalau untuk memilih buku tu saya tak sebut secara apa semua aspek, maksudnya dari segi pilih buku tadi tu tak melihat kepada luaran dia, oh cantik nak macam tengok tu rasa tertarik, cantik sebab buku dia warna pink ke, warna biru ke, ada colourful ke kan. Lepas tu tapi Amal cakap tengok sebab kandungan dia tu menarik. Okay. Okay. Kalau boleh saya tahu, apa pandangan panel mengenai susun kata atau gaya penulisan penulis? Mengenai buku ni, silakan. Sebelum tu buku ni dalam bahasa Inggeris. Buku dalam bahasa Inggeris. Dan kalau Amal tengok rekod Amal untuk tahun ni, bacaan Amal, 2 buku je Amal baca yang bahasa Inggeris punya. Maksudnya buku lain semua bahasa Melayu. Maksudnya dalam bilangan buku yang Amal baca tahun ni, cuma 2 buku je bahasa Inggeris. Buku ni dengan ada buku lagi satu. Tapi penggunaan bahasa Inggeris yang penulis guna untuk buku ni sangat senang untuk difaham. Maksudnya kalau Amal bagi dekat adik Amal umur berapa 18, 19. Maksudnya kalau Amal bagi budak lepasan SPM tu memang budak SPM pun boleh baca buku ni sebab bahasa yang dia guna tu sangat senang. Dia bukan jenis yang guna bahasa perkataan bombastik ke yang kita susah nak faham, tak. Dia bahasa Inggeris yang senang untuk difaham. So kalau kita baca tu macam senang. Dan Amal suka sebab kaedah penulisan James Clear dalam buku ni adalah dia ada bentuk penceritaan baru dia kemukakan hujah dan fakta. Maksudnya di setiap bab tu James Clear akan mulakan dengan cerita yang relate dengan bab dulu. So dalam bentuk cerita tu baru James Clear tu akan kemukakan hujah-hujah kenapa dan bagaimana. Macam tu lah, maksudnya kalau kita baca kita tak rasa benda tu terlalu berat. Kan kadang kalau kita baca buku yang berbentuk non-fiction ni kita ada satu rasa macam susahnya nak brain kandungan dia berat, beban apa semua. Jadi kita macam susahlah nak habiskan buku tu. Tapi penulisan dalam buku ni dia berbentuk santai tapi perkataan yang dia guna simple dan bermakna. Dia padat dan bermakna. So itulah seronok. Oh, kalau lama boleh bagi tahu kan, siapa yang pernah baca buku 7 Effective, apa yang tajuk dia? 7 Effective Amal tengok personality, tak ingat. Satu lagi buku, kalau Amal compare antara 2 buku tu, buku ni lagi senang, bahasa Inggeris dia lagi simple untuk kita faham dan penggunaan perkataan yang dia guna pun lagi mudah untuk kita faham lah compare pada satu lagi buku tu. 7 Effective Habit kot, satu lagi tak ingat. Kalau yang rasa lemah bahasa Inggeris pun jangan takut untuk baca. Serius. Saya pun tak pro sangat pun. So kalau saya boleh baca, semua orang boleh baca. Ya, terima kasih. 7 Habits of Highly Effective People. Buku tu bahasa Inggeris dia simple tapi kalau nak compare antara dua ni, yang ni lagi simple bahasa dia. Okay. Jadi kalau orang yang tak mahir bahasa Inggeris pun mudah faham lah dari segi ayat dia tu, ayat dalam buku. Yes, betul. Saya jamin. Okay, kalau dari segi sinopsis tu macam mana? Maksudnya sinopsis buku ni cerita tentang apa sebenarnya? Sebelum tu Amal nak cerita kan. Boleh banyak cerita kan? Suka hati lah. Amal nak cerita. Waktu 2020, ini 2021 kan? Awal 2020, Amal melalui fasa burnout tau. Amal yakin ada dalam kalangan kita semua pernah melalui fasa burnout tu kan. So awal 2020 Amal melalui fasa burnout tu. Yang Amal tak pernah lalui pun sebelum ni. Maksudnya kalau sebenarnya kalau kita stres pun kita just stres lah kan. Maksudnya kita nangis, settle kan. Tapi awal 2020 Amal melalui fasa burnout tu. Tapi waktu tu Amal pegang taklifan. Amal pegang taklifan Khamis. So walaupun kita macam mana pun maksudnya kita cuba untuk handle diri kita kan. Tapi waktu Amal lalui fasa burnout tu Amal pasang niat dalam hati. Amal azam Amal habis 2020 turun je daripada taklifan Khamis, stop sekejap benda-benda, maksudnya stop sekejap pegang mana-mana taklifan, jadikan 2021 tu tahun untuk Amal fokus pada diri sendiri.
Okay, so amal turun taklifan Khamis tu pada awal 2021, bulan 1. Lepas dia amal turun taklifan daripada Khamis tu, amal memang amal cut semua. Maksudnya kalau ada, hatta kalau ada jemputan macam ni pun, jemputan untuk bagi pengisian, jemputan untuk jadi nakibah, benda tu pun amal tolak, amal tak dengan cara baik. Sebab amal dah set dalam kepala dan dah niat dalam hati 2021 amal nak jadikan tahun yang amal fokus pada diri sendiri. Amal nak betulkan amal punya mungkin gaya hidup amal punya cara fikir amal, sikap amal yang menyebabkan amal burn out waktu 2020 tu. So 2021 tu memang amal tak ada nak cakap berubah ke apa, tapi kita mula ubah diri kita sikit-sikit. Waktu 2021 tu amal mula spend lebih banyak masa untuk baca buku, amal mula pandai nak benda ni aku boleh tolak, benda ni aku kena terima, waktu ni aku nak buat apa, waktu ni aku nak ni. Maksudnya waktu tu amal dah mula urus hidup amal dan amal lebihkan priority tu pada diri amal waktu 2021. So tapi waktu tu amal tak tahu pun tentang atomic habit, amal tak tahu pun cara nak ubah apa semua, amal tak tahu. Maksudnya kita buat ikut kemampuan dan keadaan kita lah kan, sebab waktu tu amal dah kerja apa semua kan. So lepas amal melalui fasa tu, dalam keadaan kita tak belajar pun psikologi manusia, kita tak belajar pun tentang tabiat manusia semua ni, waktu amal baca buku ni, amal baca tu dalam keadaan amal banyak angguk. Oh patutlah aku boleh baca buku macam ni, oh patutlah sekarang aku dah banyak minum air. Maksudnya dia relate dengan apa yang amal buat dalam tempoh setahun tu. Kenapa? Sebab dalam Atomic Habit ni, James Clear dia share empat step untuk bina habit ataupun untuk kita buang habit yang buruk. So sama ada kalau ada dalam kalangan viewers sekarang kan dalam fasa nak buang habit buruk ataupun dalam fasa nak bina habit baru. So buku ni bagus sebab dia share 4 step. Amal tak nak share semua 4 step ni kan sebab kan Amal dah cakap tadi kan objektif Amal nak suruh korang beli buku ni. So 4 step tu dia share, dia kata apa benda yang kita perlu buat ikut step dia daripada make it obvious, attractive, easy dengan satisfying. Maksudnya dia share macam mana nak buat satu habit tu jadi, sebab dia ikut flow cue, craving, response dengan reward. So dia explain lah macam mana kita nak bina satu-satu habit tu melalui 4 step ni. So dalam buku ni dia ada 5-6 bab besar lah, tapi dia punya isi kandungan memang dia fokus pada 4 law ni, macam mana kita nak bina habit baru ataupun kita nak buang habit buruk. So dan sebab kenapa Amal kata buku ni boleh relate dengan Amal, sebab bila Amal baca satu law, second law, dia punya third law tu, benda tu relate dengan apa yang Amal buat dalam tempoh setahun yang 2021 ni. Cuma benda tu lagi baik lah sebab dia ada penjelasan, dia ada nama, dia ada step, dia ada flow yang lagi kemas compare pada Amal yang main langgar je semua dalam setahun kan. So maksudnya bila 2022, masa Amal dah ada aim Amal 2022, Amal nak jadi macam mana, Amal nak buat apa. So dengan baca buku ni Amal lagi jelas nampak step-step yang Amal kena buat supaya satu-satu habit yang buruk ataupun yang baik yang Amal nak guna tu lagi menjejak, lagi kemas dan berkesan lah untuk Amal dan untuk pembaca semua juga insyaAllah. So itulah dia punya kandungan, memang penulis fokus pada 4 step tu. 4 step tu nantilah kita share. Itu macam tu lah kandungan dia. Allah alam. Daripada buku sendiri banyaklah yang mengubah amal. Maksudnya daripada buku Atomic Habits ni. Banyak yang mengubah tu maksudnya mengubah ke arah lebih baik lah. Amal tak boleh cakap buku ni banyak mengubah sebab Amal baru je habis baca buku ni 14 bulan 10 hari tu. 14 bulan 10 baru Amal habis baca. So masa hasil daripada pembacaan tu Amal tak boleh nak berani cakap lagi lah. Cuma kenapa Amal ya? Setakat ni nampak lah. Sebab sebelum ni kan 9 bulan sebelum tu, yang bulan 1 hingga bulan 9 tu Amal redah je. Maksudnya kita nak bina habit, contoh Amal nak bina, contoh mudah, Amal nak bina habit membaca waktu 2021 tu, kita memang nak baca tapi sebelum tu kita ada komitmen yang menyebabkan kita rasa aku kena pergi meeting lagi penting daripada baca, aku kena siapkan kerja minit mesyuarat lagi penting dari baca. Kita letak prioriti lain dekat depan kan. So waktu 2021 tu bila Amal memang dah keras, dah tekad kan nak bina, nak fokus pada diri sendiri dan memang nak bina tabiat membaca.
So waktu bulan 1 hingga bulan 9 tu memang kita pupuk je niat membaca tu, kita dapat pupuk niat membaca. Tapi bila kita baca buku ni kita dapat nampak dan faham dengan lebih detail macam mana sebenarnya tabiat kita nak bentuk tabiat membaca tu supaya dia jadi tabiat yang berpanjangan. Contoh Amal baca buku bila Amal dalam train je. Bila Amal naik LRT nak pergi kerja kan, setengah jam naik LRT kerja, Amal baca buku. So bila nak balik setengah jam naik LRT, Amal baca buku. So buku-buku yang Amal baca, habis baca tu semua tu buku yang selesai baca dalam LRT je. Sebab bila Amal kat rumah, bila Amal dalam office, Amal tak baca buku pun. Okay. Maksudnya Amal dalam tempoh 9 bulan, Amal bina habit membaca dalam LRT. Okay. Tapi kesan buruk daripada Amal buat macam tu, bila Amal contoh sekarang Amal cuti seminggu kan, Amal tak masuk LRT kan. Jadi dalam tempoh seminggu ni Amal tak membaca. Maksudnya kita rasa kita dah berjaya bina habit tu. Kita rasa kita dah berjaya bina habit membaca buku. Tapi sebenarnya sebab Amal tak follow cara yang betul, macam yang buku ni ajar apa semua kan. Amal tak berjaya bina habit yang menyebabkan Amal jadi pembaca. Sebab sepatutnya kalau Amal dah berjaya bina habit sampaikan identiti Amal sebagai seorang pembaca, Amal duduk kat mana-mana pun Amal boleh baca buku. Tapi sebab pembinaan habit Amal untuk membaca 9 bulan lepas tu belum betul-betul tepat caranya. So kalau Amal tak kerja, Amal tak duduk dalam LRT, Amal takkan baca buku. Itu kesan dia lah. So sekarang macam bila baca buku ni kita nampak lah part mana nak improve. Macam mana sebenarnya ada kaedah lain yang Amal perlu buat untuk improve tabiat membaca Amal. Macam tu. So nak cakap dia dapat ubah diri Amal belum, tapi dia dah dapat ubah perspektif Amal dalam bab membina habit. Macam tu. Allah Alam. Sebabnya jarang orang jadi membaca dalam train, dalam bas kan biasanya betul-betul. Biasanya yang orang yang saya pernah jumpa ada seorang yang pembaca buku. Dia ada certain tempat dia tak boleh nak membaca. Contohnya dia suka baca buku tapi kalau dalam kenderaan yang sedang bergerak, dalam kereta, bas apa semua dia tak boleh. Sebab ialah adalah dia macam nak muntah lawyer sebagainya kan. Okay. Okay, untuk viewers kita boleh juga kalau nak tanya soalan untuk panel, nanti saya bacakan untuk panel boleh tanya soalan di ruang komen. Silakan. Ramaikan lagi, komen, like dan share. Boleh tanya. Assalamualaikum dari Amira Sabah. Wow, jauh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Ya, Amira Karina pun ada. Assalamualaikum dari Amira Karina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh-jauh lah viewers kita hari ni. Kalau jauh-jauh viewers kita, kalau boleh nak meluas lagi, nak lagi ramai lah. Sebab tengok view pun daripada Sabah. So jadi kita lirik tapi tak habis lagi. Really recommended. Bahasa simple, mudah faham. Amira Syah. Terima kasih Amira atas sokongan. Okay, soalan seterusnya untuk panel. Boleh panel bagi terangkan sedikitlah isi penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Silakan. Buku ni waktu awal-awal dalam bab awal dia, sebelum James Clear cerita 4 step untuk bina habit ataupun buang habit tu, James Clear ada cerita lah kenapa dia tulis buku ni, macam mana buku ni boleh terbit. Sebabnya sebelum waktu dia kecil, waktu dia sekolah, dia pernah accident, injured yang menyebabkan dia fizikal dia tak mampu untuk dia buat apa yang dia biasa buat. Contoh kalau sebelum ni dia kata dia aktif main baseball kan. So lepas daripada dia injured tu, dia tak dapat involve dalam game baseball tu. So daripada sekolah rendah sampailah dia, maksudnya dia pun betulkan habit dia, benda-benda habit kecil-kecil dia sampai waktu dia masuk college, dia boleh join team baseball dekat college dia. So daripada situ dia dapat jadi atlet, dan dia pun dapat anugerah dapat reward untuk akademik yang top akademik dekat college dia. So dekat situ dia macam dia sedar, dia realise lah dia dapat ubah hidup dia daripada orang injured yang tak dapat main baseball kepada orang yang dapat jadi atlet dengan sebab dia betulkan habit-habit dia yang kecil tu. Maksudnya dia just betulkan kualiti tidur dia
jadi orang yang particular dalam kemas bilik. Dia betulkan benda yang pada kita macam basic lah kan. Tapi sebabkan benda-benda kecil macam tu, akhirnya dia dapat capai balik cita-cita dia untuk jadi player baseball tu. So daripada situ dia sedarlah kepentingan peranan. Sebab tu tajuk buku dia Atomic Habits tau. Dia nak cakap benda-benda kecil tu kalau kita buat berulang, konsisten dan tempoh yang panjang, benda tu akan bagi impak yang besar pada hidup seseorang. Dan benda tu terbukti dalam hidup penulis tu sendiri, James Clear. So jadi daripada situ dia kembangkan dia punya bab penulisan. Dia banyak bagi speech pada syarikat-syarikat ataupun businessman apa semua yang nak lebarkan dia punya sayap perniagaan apa tu. So dia explain dan dia terangkan macam mana nak bina habits. So dari situlah satu buku yang lengkap yang explain ke semua 4 step tu selesai. Kalau tanya apa yang bagi impak, kan ada 4 step kan, 4 law yang dia bagi kan. Saya suka 2 law yang tengah tu. Sebab yang first, step pertama dia kata make it easy, buat benda tu senang. Kedua yang pertama buat benda tu obvious. Kedua buat benda tu jadi atraktif. Atraktif ni menarik. Ketiga buat benda tu jadi mudah. Dan keempat buat benda tu jadi satisfying, memuaskan kita. Dua step yang saya paling suka dalam ni adalah step kedua dan step ketiga. Saya nak bagi share 2 step tu je kot. Untuk step pertama, step keempat tu kalau nak tahu kena baca buku ni. Okay, untuk step yang make it attractive ni, saya nak cakap kalau kita nak mula habit baru, kita tend to rasa benda tu tak best kan. Contoh mudah lagi macam ni. Okay, contoh kita nak baca buku. Saya ambil contoh sama je lah, baca buku. Bagi orang yang tak biasa membaca, dia akan rasa baca buku ni macam bosan, baca buku ni tak best, nerd, skema semua tu kan. So macam mana kita nak jadikan baca buku tu sebagai habit kita kalau dalam masa yang sama kita ada satu persepsi negatif untuk membaca. So salah satu tip yang dia bagi tu adalah untuk kita buat habit tu jadi atraktif. Cara untuk jadi atraktif, saya rasa kita semua biasa dengar kan orang kata baca buku yang kita suka sampai kita suka membaca. Tu adalah salah satu step sebenarnya untuk jadikan habit tu atraktif. Baca buku yang kita suka sampai kita suka membaca. Contoh kalau kita suka baca komik kan, sebab dalam banyak-banyak buku komik tu yang menarik bagi kita. So kita baca je buku komik tu sebab benda tu menarik sampai kita dah jadi seorang pembaca. Sebab kita nak make it atraktif, kita nak suruh jadi membaca tu satu habit, satu tabiat yang menarik. So contoh kan, saya sebenarnya tak suka pun baca buku fiction. Saya suka baca buku non-fiction. So dalam setahun yang saya baca tu, saya just baca je buku non-fiction yang saya suka. Sampailah saya suka membaca, baru saya boleh pergi ke pasar baca buku fiction. Sebabnya kita nak jadikan habit tu menarik. Yang law kedua yang dia ajar. Law ketiga dia ajar tentang make it easy. Kat sini James Clear cakap nature manusia ni memang pemalas. Maksudnya kita suka benda yang mudah. Kalau ada 2 jalan kan, jalan rancau berduri dengan jalan yang simple, kita akan pilih jalan yang simple. Memang fitrah manusia kita ni akan pilih jalan yang mudah. Okay, so benda tu kita kena buat, nak bina habit, kita kena pilih yang sesuai dengan fitrah kita. Maksudnya kita tak boleh lawan fitrah. Kalau lawan fitrah tu lah yang jadi susah nak lekat habit tu kan. So dekat sini dia kata make it easy. Maksudnya contoh, ni bukan baca buku lah, contoh. Dulu Amal sangat suka, sekarang pun sebenarnya, Amal sangat suka minum kafein. Sehari 2 gelas kafein. So Amal kurang minum air mineral water tu Amal kurang. So waktu Azam 2021 tu, Amal rasa 6 bulan pertama tu memang Amal gagal lah nak wujudkan habit minum air mineral dan kurangkan kafein tu memang gagal. Memang sehari 2 cawan, 3 cawan kan. So benda tu tak bagus ya kawan-kawan, minum kafein banyak ni tak bagus. So cara yang membuat nak make it easy, kenapa Amal notice, kenapa Amal tak minum air mineral, sebab Amal rasa air mineral tu satu beban. Contoh kalau Amal nak pergi kerja, Amal bawa botol mineral yang besar yang 1 liter, 2 liter tu kan. Amal rasa benda tu beban. Usah aku nak naik LRT, nak angkut beg lagi, aku nak angkut air 1 liter lagi. Usah sampai bila nak minum kena angkat botol 1 liter tu. Amal rasa minum air mineral tu satu beban. Sedangkan kalau Amal nak minum kafein, benda tu ada dalam cawan kan. Ada dalam cawan, ada kat tepi. So nak minum, tarik
selesai kan, minum, hirup, selesai. Jadi waktu tu Amal macam Amal notice lah. Faktor mudahnya Amal nak minum kafein tu menjadikan sebab Amal banyak minum kafein daripada minum air mineral water. Sebab mineral water tu susah, beban kan. Kadang kita beli kafein RM3 kita tak berkira, tapi kita nak minum mineral water RM1 tu kita berkira kan. Sebab kita rasa macam tak berbalanya aku boleh ambil dekat Kowe, dekat office semua tu kan. Sampailah satu hari tu Amal balik rumah abang, Amal jumpa dengan cousin Amal. So cousin Amal cakap lah, akak minum 2 liter sehari. Dia cakap macam tu. Sama macam mana akak minum 2 liter sehari? So dia kata, sebab akak guna botol yang ada straw tu. Kan ada botol air yang besar yang ada straw tu kan. Sebab akak guna botol yang ada straw tu, tak macam apa beza kan? Macam budak-budak je minum botol ada straw. So dia katalah sebab akak malas nak angkut botol 2 liter untuk minum air. Kalau guna straw tu dia duduk je, kita minum, hirup, selesai. So waktu tu macam okay, sebab dia dah mudahkan cara tu. Dia dah mudahkan cara minum mineral water tu, so dia senang untuk minum air. So dari situ Amal pun dah tak bawa dah botol air 1 liter tu. Sebelum ni pun Amal jarang bawa sebab beban. So Amal selalu tinggal je kat rumah kan. So sekarang dekat office tu Amal ada botol ni macam tumbler yang botol panjang tu kan, lepas ada straw terus. So benda tu Amal tinggal je kat office. Dekat rumah ada satu, dekat office ada satu. So Amal selalu refill tu air dalam tu. So tanpa sedar Amal berjaya kurangkan Amal punya kafein. Sebab waktu tu Amal dah sedar yang kalau Amal nak minum kafein dekat office, Amal kena pergi pantry, kena kacau, kena letak susu, kena letak air panas. Banding kalau Amal nak minum mineral water kat office tu, air tu Amal boleh ambil je kat tepi terus minum. So waktu tu Amal dah tukar. Masa Amal tukar, Amal buat minum mineral water tu lagi senang daripada nak minum kafein. So sifat malas yang ada pada manusia yang kita nak benda lebih mudah tu menyebabkan Amal lebih memilih untuk minum je lah mineral water tu compare pergi buat kafein. Tapi lain lah kalau macam ada office mate kita tolong buatkan kafein apa semua tu kan. Yang tu kita akan minum lah sebab dah senang, kita tak payah susah-susah pergi pantry. So benda tu nampak kecil kan, nampak just tukar botol jadi ada straw, tapi benda tu bagi impak pada kita yang pemalas, tak ada kita, pada Amal yang pemalas ni. Sampai kan sekarang Amal dah alhamdulillah, maksudnya Amal dah boleh minum mineral water tu lagi banyak daripada minum kafein, dan Amal dah ambil kafein tu kurang 2 hari sekali macam tu. So itulah benda tu ada dalam poin ketiga penerangan James Clear dekat Make It Easy. Dia kata dan okay, ni contoh lain kan, dia ada the law of least effort. Maksudnya kita kena follow least effort tu, kita kena kurangkan friction ataupun friction bahasa Melayu apa ya? Saya bangga dengan awak. Kita kena kurangkan dia punya friction tu lah. Contoh kan, orang sekarang punya, kenapa Amal kata manusia nak benda mudah ni, sebab tu sekarang kalau kita tengok orang-orang bisnes, Amal bukan orang bisnes tau, tapi kau tengok permainan orang-orang bisnes ni, dia bukan menjual produk, dia menjual solusi. Dan kau tengok solusi yang orang bisnes jual adalah solusi yang menyelesaikan masalah dan bagi jalan mudah. Contoh, sekarang orang dah ada Grab car, orang ada Grab Food, Food Panda kan, Shopee Express tu, sebab orang malas nak keluar pergi beli makanan semata-mata untuk makan. So orang bisnes ambil benda tu sebagai masalah dan dia come out dengan solution, wujudkan delivery service. Dan mereka berjaya. Grab Food, Food Panda delivery service ni semua berjaya. Sebabnya dia memenuhi kehendak manusia yang malas nak berusaha lebih tu. Dia guna the law of least effort tu. Dia sama juga dengan lain. Contoh kalau kita yang tengah guna sekarang ni kan, StreamYard, kita ada WhatsApp, Telegram, Facebook kan. Kenapa benda tu berkesan? Sebab orang boleh bersosial, orang boleh berkomunikasi tanpa perlu keluar rumah. Kita macam ni lah, saya dekat Go Musang, Liana dekat Pasir Mas, tapi kita boleh berkomunikasi. Dan ni hasil daripada orang-orang bisnes yang mewujudkan apps untuk media sosial untuk kita berkomunikasi ni. Dan kita akan memilih jalan ni lah compare pada saya naik bas pergi Pasir Mas, jumpa Yana untuk kita buat live. Kan, kita akan pilih benda yang paling mudah yang memberi kesan baik pada kita. So macam mana orang bisnes boleh berjaya dengan ambil sistem tu, kita sebenarnya pun boleh berjaya bentuk diri kita kalau kita memenuhi kaedah tu. So make it easy, nak buat apa-apa habit baru pun, nak buat apa-apa je lah, cuba mudahkan dia, jangan terlalu complicated. Sebab manusia dia suka benda yang mudah. Itu je lah kot dulu untuk sekarang. Allah alam. Okay, panjang benar. Tapi best lah, sangat betul. Kita ada soalan daripada Amira Sabah. Saya bacakan soalan yang dulu.
Sila. Okay. Boleh insyaAllah. Okay, ada soalan dari Amira Sabah. Macam mana kita nak jadikan membaca itu satu habit yang menarik untuk penduduk Malaysia, terutama untuk anak-anak, berbanding TikTok yang dilihat kini menjadi satu habit yang lebih mendatangkan banyak kesan buruk daripada kesan yang baik, contoh sindrom TikTok dan sebagainya. Silakan Aman. Okay, terima kasih soalan dari Amira Sabah. Pasal boleh cakap kan, jawapan tu ada dalam buku ni. Jawapan, kalau pendeknya jawapan tu ada dalam buku ni. Amal yakin macam kita, masa orang-orang Amira Sabah, Yana apa semua, kita semua ada keinginan untuk jadi lebih baik. Dan kita semua ada keinginan nak jadi lebih baik, nak mati dalam keadaan baik. Kita semua ada keinginan tu kan. Cuma masalah kita, ni Amal baca daripada buku Ustaz Azrizal, apa tajuk dia? Seni Berfikir yang Hilang. Kita orang Islam apa semua, kita nak ada mutabaah amal yang cantik, kita nak ada amalan yang kita istiqamah kan, sebab Islam menekankan, hatta Islam sendiri pun menekankan istiqamah. Maksudnya apa-apa amalan yang kita buat secara berterusan tu lagi amalan kecil yang dibuat secara berterusan tu lagi besar impak dia daripada amalan besar yang cuma dibuat sekali kan. So benda ni kita semua nak, amal yakin seyakin-yakinnya semua orang nak jadi lebih baik. Cuma masalah yang Amal rasa Amal sendiri hadapi adalah kita, kalau dalam buku Seni Berfikir tu Ustaz Azizah sebut, kita banyak lupa ataupun banyak lopong bab sunnatullah. Kita terlalu macam fokus kita punya perspektif kita terlalu banyak berkenaan syariatullah. Kita selalu gagal ataupun terlepas pandang bab sunnatullah. Dan Amal boleh kata buku ni dia menyebut dia memenuhi sunnatullah tu lah, dia memenuhi habit manusia, dia punya sebab dan akibat. So bagi soalan Amira Sabah tu, kita nak anak-anak yang baik kan, kita nak ada anak-anak yang baik, anak-anak yang membaca, yang mendengar kata, yang solat full, yang umur 7 tahun tu dah tak tinggal solat. Tapi cara kita Amal tak ada anak lagi tau, tapi cakap cara kita membentuk anak tu sebenarnya yang perlu dibetulkan, bukan anak tu yang perlu dibetulkan. Sebab anak tu dibentuk oleh kita. So kenapa TikTok lebih dipilih ataupun lebih disukai oleh kanak-kanak? Sebab kembali kepada law nombor 2 yang James Clear sebut dalam buku ni, sebab dia atraktif. TikTok tu lebih menarik daripada buku. Memang hiburan tu lebih memenuhi keseronokan dia, sebab manusia dia, kita ada hormon kan, kita stres, kita ada hormon, seronok kita ada hormon. So TikTok tu memenuhi kehendak hiburan yang anak-anak, dan dia tak melihat buku tu sebagai satu benda yang atraktif. Okay, macam mana kita nak buat buku tu jadi atraktif? Kita kembali kepada law nombor 1, make it obvious. James kata kat sini kita kena make it obvious. Dan macam mana nak make it obvious bagi seorang kanak-kanak adalah dengan ibu bapa tu sendiri. Kalau ibu bapa sendiri tak menunjukkan minat ataupun tak tunjukkan budaya, tak wujudkan budaya membaca dalam keluarga, anak-anak takkan nampak juga benda tu. Sebab anak-anak ni dia kosong, dia lahir dengan kosong, kita yang tunjuk kan. Kita yang tunjuk marah tu salah, kita yang marah, contoh dia pecahkan pinggan, dia tak tahu pun pecah pinggan tu salah. Tapi sebab bila kita marah, dia macam okey, pecah pinggan tu salah. So anak-anak dia tak tahu pun membaca tu baik, dia tak tahu pun apa yang tak baik dan baik. Cuma dia akan melihat pada orang-orang di persekitaran dia, dan orang paling dekat adalah ibu bapa lah. So rules pertama adalah ibu bapa dulu kena tunjuk dan wujudkan budaya membaca tu pada anak-anak. Okay, itu untuk make it obvious. Untuk make it attractive, jadikan membaca tu satu benda yang menarik. Macam mana bagi buku yang sesuai dengan usia dia. Janganlah budak kecil suruh baca benda berat kan. Kalau budak tu suka komik, tafadhal baca je komik. Kalau budak tu suka mewarna, melukis, bagi je apa-apa buku yang sesuai dengan umur dia dan menarik minat dia. Okay. Yang ketiga, make it easy. Jadikan membaca tu satu benda yang mudah. Jangan bila kita sebut membaca, anak-anak tu rasa macam stresnya, payahnya, garangnya ibu bila nak baca. Macam bila anak takut nak baca Quran kan, sebab kena marah ustazah kan. Kita kena buat membaca tu jadi benda yang mudah. Cara dia, letak buku tu di tempat yang senang untuk dia tengok dan untuk dia ambil. Okay. Kenapa TikTok lagi senang? Kenapa TikTok tu lagi menarik? Sebab TikTok tu kita just ambil phone, kita scroll, dah nampak TikTok kan. Sedangkan buku ni kena pergi rak, mak susun dekat rak cantik-cantik kan, kena pergi dekat rak, lepas tu kena ambil dekat rak, lepas tu kena baca, kena belik satu-satu, lepas baca kena susun balik, nanti mak marah, kena susun balik. Jadi membaca tu jadi benda yang susah bagi budak-budak.
compare dengan main TikTok tak ada apa-apa pun kan, duk macam tu scroll sambil baring kan. Jadi kena buat membaca tu jadi benda yang menarik. Yang ketiga, jadikan benda tu satisfying, maksudnya memuaskan. Sebab kita manusia, Yana biasa tak beli Shopee, dekat Shopee? Biasa. Pernah tak rasa teruja dapat barang? Maksudnya tunggu barang kan, tengok dekat Shopee punya apps kan, barang on delivery kan. Pernah tak rasa teruja bila barang nak sampai? Kadang-kadang kan kalau misalnya je lah, kadang-kadang tu kalau tak ada pun dia nak beli. Kita rasa dah tak ada pun dia nak beli. Rasa macam boring lah tak? Macam alah tak ada ke nak hantar pun. Faham? Betul lah, Shopee tu macam racun lah sangat. Lagi-lagi kalau sale 11, 12 kan. Tapi selalunya lepas barang sampai, akan teruja untuk unboxing tak? Ya. Teruja. Lepas dah buka jadi apa? Okey lah, macam biasa. Macam okey, kadang-kadang ada yang kita beli tu tak sama dengan kita punya anggapan kan. Kita tengok daripada segi gambar tu, cantiknya macam ni, tapi bila sampai masa unboxing tak excited lah. Lalu bila dah buka tu okey, puas hati, happy. Tapi ada kala kalau buka tu macam ni je, harga macam ni, tak macam ni. Kita pun aku nak bagi review yang teruk lah, tak ada. Macam okey lah, tak apalah, lain kali kena hati-hati tengok review betul-betul. Macam tu. Tapi Abang berani jamin lah, kita orang perempuan ni kita tak tahu orang lelaki macam mana kan. Hatta Abang sendiri pun kita teruja beli Shopee satu, kita teruja nak tunggu barang sampai satu, kita teruja nak unboxing barang tu satu. Tapi keterujaan tu hilang lepas kita dapat barang. Maksudnya lepas kita dapat barang, contoh kan kita beli apa ya? Contoh kita beli ni kan, tempat letak kan. Waktu kita beli tu macam, oi comelnya, terujanya nak beli kan. Masa kita beli. Masa bila dah bayar semua tu, kita teruja, kita akan check Shopee setiap hari bila nak sampai kan. Masa bila JNT call tu macam teruja nak pergi ambil, bila dapat teruja buka, alah comel ni kan. Lepas je dah alah comel tu kita letak, kita dah tak kisah kan. Macam apa jadilah dengan benda tu kan. Kita dah tak kisah, keterujaan tu hilang. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab memang dalam buku ni sebut lah dekat bahagian akhir tu dia kata kita lagi teruja pada fasa menunggu tu. Keterujaan menunggu tu lagi tinggi. Contoh masa kalau orang nak kahwin contoh kan, menanti detik nak pernikahan tu kita macam excited kan, macam teruja, nervous sama sekali kan. Tapi lepas kahwin macam dia macam dah kahwin kan. Masa keterujaan tu dia ada je keterujaan bila kita kenal dengan pasangan apa semua, tapi dia tak sama dengan keterujaan sebelum kahwin kan. Sebab sebelum kahwin macam tak boleh jumpa, tak boleh sentuh kan. Dia bezalah sebab dia cakap kat sini memang hormon kita lebih teruja dengan benda yang kita belum dapat. Once kita dah dapat, kita punya keterujaan tu hilang. Tapi lepas tu kita akan teruja balik menanti benda yang lain. Contoh macam Shopee lah kan, kita dah dapat barang tu, keterujaan tu naik balik pada barang lain. Kita nak lagi sebab kita tahu kepuasan yang kita dapat bila kita dapat barang. Sebab tu Shopee tu macam addicted kan, sebab kita ada rasa satisfying bila beli tu. Kita ada rasa puas bila membeli dan bila dapat barang. Okay. So benda sama juga dengan habit yang kita nak bina. Ni step last yang dia kata. Contoh kita dah buat habit tu obvious, kita dah buat habit tu menarik, dah buat habit tu jadi senang. So step last dia kata kita kena buat habit tu jadi sesuatu yang memuaskan. Contoh macam yang soalan tadi, kita kena biarkan membaca tu jadi benda yang memuaskan untuk anak-anak. Jangan buat membaca tu jadi benda yang trauma, jangan buat, kita kena buat dia jadi sesuatu yang memuaskan. So bila benda tu jadi sesuatu yang memuaskan, lepas dia habis baca, dia akan teruja untuk baca lagi. Benda ni sebenarnya apa yang applicable untuk orang dewasa, benda tu boleh juga digunakan pakai untuk kanak-kanak. Contoh macam Amal kan, macam Amal cakap rules baca buku ni adalah baca apa yang kita suka sampai kita suka membaca. Sekarang kita tengok anak-anak tu suka baca apa, kita bagi dia baca sampai dia suka membaca. Hatta Amal sendiri pun Amal buat macam tu. Amal bukan ulat buku, tapi Amal mula membaca sebab Amal seorang yang ada curiosity yang tinggi. Maksudnya bila Amal nak tak tahu satu topik, Amal macam apa benda tu, kenapa benda tu kan. So Amal membaca buku-buku yang memenuhi curiosity Amal.
So bila habis satu baca buku tu, Amal ada satu kepuasan tu macam, oh aku dapat benda baru lah, macam benda apa lagi benda baru yang aku boleh dapat kan. So benda tu bagi kepuasan. Lepas habis buku aku macam, Amal macam, banyak benda baru aku dapat, seronok belajar benda baru ni. Okay, buku mana lagi yang aku boleh baca untuk memenuhi Amal punya kehendak tu. So rasa kepuasan dapat daripada membaca buku yang Amal suka tu, buatkan Amal baca buku lagi. Benda tu sama juga dengan budak-budak. Budak-budak tengok TikTok tu sebab dia ada satu kepuasan macam seronoknya tengok orang cantik, seronoknya apa yang ada dalam TikTok, orang cantik. Hiburan lah kan. Dan budak-budak suka lah macam tu kan. Amal baca hari tu orang kata budak-budak suka konten prank-prank macam tu kan. So benda tu bagi kepuasan bagi dia. So untuk anak-anak ni, Amal tak ada anak, so Amal tak boleh bagi tip yang berkesan, tapi mengikut buku ni tu adalah antara 4 step yang kita kena buat macam mana untuk anak-anak jugalah. Mengikut fitrah manusia, jadikan benda tu menarik dan kita jangan expect untuk anak-anak jadi macam kita sebab dia umur hendak dibentuk, dia umur yang hendak dididik. Jadi expose je anak-anak tu dengan buku, tunjukkan kita minat membaca tu seronok, macam tu. Untuk jawapan yang lebih baik, Amal syorkan untuk tanya pada orang-orang yang dalam yang mahir bab parenting, sebab Amal tak mahir bab parenting, so Amal boleh bagi mengikut apa yang buku ni ajar daripada pembentukan habit untuk seorang manusia. Wallahualam. Masya-Allah. Amal cakap banyak kan, sorry. Tak apa, Mak. Itu je. Okey, pada viewers, kalau ada soalan boleh tanya. Boleh tanya, kita baca untuk dari Amal jawab lah. Ambillah peluang. Tak tahu bila lagi kan nak dapat pedal jemputan dengan Bali. Jadi kalau dapat ni, ambillah peluang sebab mungkin. Tanya je apa-apa. Amal suka jawab. Suka bercakap. Astagfirullahalazim. Tak boleh bercakap yang berilmu, bukan bercakap kosong kan. Okey, pada pendapat Amal kan, bagaimana habit ni dia dapat mempengaruhi fikiran dan psikologi seseorang berdasarkan buku ini? Silakan Amal. Waktu awal-awal bab buku ni, dia ada sebut, James Clear ada sebut tentang mindset ni. Maksudnya sebenarnya bila kita nak bina habit, mindset kita bab bina habit tu dah pengaruhi habit tu. Contoh dia Amal tak ingat ayat yang dia guna. Ni kot. Dia alah, mana Amal nak cari? Ni kelemahan bila baca buku. Okey, dah jumpa. Dia kata bila kita kan biasa pernah dengar kan, begin with the end of the mind kan. Maksudnya kalau kita nak buat apa-apa, kita letakkan sasaran akhir tu dulu yang pertama. Maksudnya kita fikir dulu kita nak target capai apa kan. Benda-benda tu juga yang berlaku bila kita nak bina satu habit. Dia kata kat sini, satu habit tu dia akan jadi kekal kalau dia jadi sebahagian daripada kita. Satu benda, satu perangai, sikap, habit akan kekal kalau dia sebahagian daripada kita. Kalau dia asing daripada kita, dia tak akan kekal. Contoh kan, dia kata the goal is not to read a book, the goal is to become a reader. Ni benda ni melibatkan kita punya mindset kan. Contoh kita kata aku nak ada habit membaca. Okay, mindset kita bukanlah kita nak jadi orang yang baca buku, tapi kita nak jadi seorang pembaca. Nampak tak beza dia? Okay, contoh, goal kita bukan nak lari marathon. Sekarang ramai orang running kan. Goal kita bukan nak lari dekat marathon. Goal kita adalah nak jadi seorang pelari. So benda tu dah jadi sebahagian dari kita. So contoh kalau orang tanya kan, contoh kalau ada orang jumpa Amal, orang tanya, boleh tak explain dekat saya Yana tu orang macam mana? Amal akan explain identiti Yana. Yana tu seorang pembaca, Yana seorang pelari, Yana seorang musician. Amal akan explain Yana, identiti yang Yana tu sebagai seorang apa. Amal tak akan cakap, oh Yana tu dia suka lari marathon. Tu bukan identiti Yana. So dia kata kalau kita nak bina satu-satu habit tu, jadikan benda tu sebahagian dari diri kita. Jangan buat benda tu sebagai satu
bukan, jangan buat benda tu jadi satu benda teknikal je lah. Contoh kan, kalau kita nak jadi orang yang rajin beribadah kan, kita jadi orang yang beribadah, kita bukan jadi orang, oh aku nak solat sunat 2 rakaat, aku nak solat sunat duha setiap pagi. Tapi kita kena set, aku orang yang rajin beribadah, supaya benda tu jadi sebahagian dari diri kita. So benda tu benda yang kecil kan, masa dalam kepala kita kecil je kan. Amal rasa kalau Amal set dalam kepala Amal, aku nak jadi orang yang baca buku, Amal kan malas baca masa contoh Amal dah baca sikit kan. Okay dah cukup lah, baca sikit cukup lah. Sebab Amal set Amal nak jadi orang yang baca buku. Tapi kalau Amal set dalam kepala Amal nak jadi seorang yang pembaca, Amal jumpa apa-apa pun Amal akan baca. Maksudnya walaupun benda tu bukan dalam buku fizikal, walaupun benda tu artikel menarik dalam Facebook contohnya. Sebabkan kita set dalam kepala aku nak jadi seorang pembaca, so semua benda yang melibatkan pembacaan kita akan, oh ini adalah aku. Macam tu. So benda tu psikologi, benda tu bab awal lah, dia sentuh dalam muka surat 30 lebih macam tu dalam buku ni. Maksudnya awal-awal lagi memang dia dah betulkan daripada sudut kita punya mindset, psikologi kita untuk betulkan habit tu. So benda tu memang relate sangat lah dengan apa yang kita set dalam kepala supaya habit tu kekal dengan kita. Allah alam. Ada soalan dah daripada viewers? Sementara tunggu soalan tu kan, Amal lupa nak bagi tahu tadi. Buku ni selain daripada setiap bab tu dia mulakan dengan cerita. Pada hujung bab tu penulis buat apa term dia? Dalam bentuk point. Maksudnya isi-isi penting tu penulis dah buatkan dia punya ringkasan pada hujung bab tu. Setiap bab. Dan penulis dia ada masukkan sekali dengan grafik punya, ada graf apa semua, dan penulis susun dalam box. Maksudnya supaya kita senang faham. Kan ada orang dia lebih mudah faham dalam bentuk point kan. Maksudnya ringkasan dan ada point. Setiap akhir bab tu penulis buat benda tu. So siapa yang macam baca panjang-panjang lepas tu macam lost kan, hujung bab tu kita boleh recall balik apa yang kita dah baca. Amal rasa semua buku, kalau adalah penerbit buku dalam ni kan, Amal rasa semua buku perlu mengamalkan gaya yang macam ni, sebab selalu kalau kita baca buku kita yang kena buat point sendiri lepas baca kan. Kadang-kadang point kita tu lari dengan apa yang penulis maksudkan. So bila dia buat macam ni, kalau contoh kita nak study balik pun senang lah, kita just buka. Dekat bab akhir tu dia dah buat dalam bentuk point apa isi penting ataupun point penting dalam bab tu. So sangat recommended untuk kalau korang malas nak baca point panjang ni, korang baca je yang belakang dia punya point-point tu. Dan dia ada buat bentuk box macam ni juga. So senang lah untuk kita recall, rujuk balik, study balik lepas tu. Okay? Amal, Ya. soalan saya saja lah ni. Berapa lama Amal ambil masa untuk habiskan satu buku? Sekejap Amal tulis tak Alah, Amal tak tulis lah, Amal start baca bila. Amal tak ingat lah Amal start baca buku ni bila. Amal tak tulis, tapi Amal habis 14, 15, 10. Amal rasa seminggu kot, seminggu ke 2 minggu. Berapa page kalau tanpa okay. Kalau untuk kandungan je 271 page. Kalau total semua dalam 300 page. Tengok ni Amal last ni pun Amal tulis kan. Habis baca 14, 19, 10, 8.30 pagi atas LRT. Tapi semua buku Amal habis baca dan mula baca atas LRT. Itu pun satu habit ke? Tulis bila start baca dah habis? Oh tak. Terima kasih Miro sebab bangkitkan. Benda ni bukan habit. Okay, kebetulan dalam kan Amal banyak je habit lah yang Amal cuba create tahun ni. Tapi yang Amal expose dekat media sosial membaca je lah. Hujung buku ni dia ada sebut cara, ada satu tip akhir macam mana kita nak konsisten ni adalah kita buat habit tracking. Maksudnya kita record kita punya habit tracking. Macam contoh kalau kita waktu sekolah kampus dulu kan kita ada mutabah amal. Sekarang pun kan kita ada mutabah amal untuk kita track kita punya tarbiyah kita, bacaan Al-Quran kita, solat kita semua tu kan. So dalam buku ni, dalam buku Atomic Habit ni, belakang tu dia ada cakap lah kita kena bina habit tracking. So sebenarnya yang Amal post dekat media sosial dan yang Amal tulis
bila start baca, bila habis baca tu Amal punya habit tracking. Amal nak track Amal habis baca bila, Amal nak track Amal ambil masa tempoh berapa lama. Dan yang Amal post dekat media sosial tu, yang Amal post dekat media sosial tu sebab satu, sebab Amal nak ada pressure pada diri Amal untuk tulis. Selalu Amal akan baca lepas tu tutup, baca habis. So salah satu cara untuk Amal tulis balik apa yang Amal baca adalah dengan Amal post di media sosial. Dan kedua sebab Amal nak track buku apa yang Amal dah baca, berapa buku Amal dah baca. So benda tu dia bukan satu habit lah, tapi dia satu proses nak membina habit membaca tu. So sekarang macam kalau kita akan ada apps Goodreads tu kan. So dalam tu masa kita boleh tulis kita mula baca bila, habis baca bila. Tu sebenarnya salah satu flow, salah satu habit tracking yang Amal buat untuk diri sendiri supaya Amal tahu berapa tempoh bacaan yang Amal ambil untuk habiskan satu-satu bacaan. Macam tu lah. Dia bukan satu habit pun sebab kalau satu habit Amal, sebab Amal tak tulis bila start baca ni, mesti Amal tak buat pen waktu tu. Macam tu lah. Okay. Okay, ni sebelum kita melabuhkan tirai lah kan, kita cakap soalan kalau Aisyah buat lagi lah jangan pernah tolak ilmu manis letting. Mesti tak faham kan? Tu dia merujuk pada iCopy tadi. Oh Aziza habit tracking ni sangat bagus. Sana Senti buat juga habit tracking ni. Kenapa anak kata habit tracking bagus? Sebab bila kita rekod macam tu kan, kita boleh nampak bulan mana yang kita hilang. Maksudnya bulan mana yang kita kurang membaca, so kita boleh improve untuk tu. So tapi dalam tu James ada sebut je, kita tercicir habit, maksudnya kita ada skip tu benda biasa sebagai seorang manusia sebab ada fasa kita ada masalah, ada fasa kita ada krisis keluarga, ada fasa kita ada kerja yang banyak sampai kita tak boleh nak manage habit kita semua tu kan. So dia kata benda tu biasa kalau kita tiba-tiba lost daripada habit kebiasaan. Tapi dia kata prinsip dia adalah kita jangan ulang benda tu 2 kali. Maksudnya bila Amal buat habit tracking ni, Amal ada je Amal nampak Amal tak silap bulan 11 sama-sama kurang membaca. So benda tu kita nampak, so kita improve waktu bulan 12. Macam tu. So tu bagus dia. Sama juga macam mutabak amal tu kita rasa macam leceh kan nak buat kan. Tapi sebenarnya benda tu membantu untuk kita detect. Sebab kalau kita tak kenal pasti masalah, okey dia kata habit ni adalah untuk kita menyelesaikan masalah. Satu-satu habit. Contoh kan, kita masuk bilik, baru teringat. Contoh kita masuk bilik, kita akan buka switch lampu kan. Benda tu dah jadi habit kita, masuk bilik buka switch lampu, masuk bilik buka switch lampu kan. Sampai kalau kita pergi bilik lain pun kita akan tekan dekat switch lampu macam yang dekat bilik kita sebab dah habit kan. So benda tu habit yang kita bina tanpa kita sedar sebab kita nakkan cahaya yang cerah. Contoh kita masuk bilik yang gelap, benda tu masalah bagi kita. So kita nak selesaikan masalah tu kita buka plug. So dia kata sebenarnya habit ni memang untuk menyelesaikan masalah. Jadi macam kalau kita ada mutabah amal tu kita akan nampak lah masalah kita tu kan. Kita akan nampak masalah kita, once kita dah analyse masalah tu kita akan cari solusi macam mana nak selesaikan masalah tu. Macam mana kita dah jadi tabiat buka lampu, tutup lampu tu, benda tak akan jadi tabiat juga kalau kita buat macam dalam mutabah amal tu. Kita nak improve bahagian mana, ibadah mana, macam tu lah. Habit tracking, buatlah. Ya, saya ringkas lah Amal kan. Dalam banyak-banyak bab dalam buku Atomic Habits ni, bab mana yang Amal paling suka dan kenapa? Yang paling suka. Amal suka semua macam mana? Soalan ni susah sebab Amal setiap bab tu ada impak yang berbeza pada Amal. Tapi selain daripada 2 bab yang Amal share tadi, yang bahagian law nombor 2 dengan law nombor 3 tu, Amal suka ending dia juga. Ending dia tak adalah ending, tapi selepas dia habis explain 4 law untuk bina ataupun buang habit, James Clear ada state satu cerita dekat hujung tu. Dia kata kita kena bina diri kita, habit kita ni sesuai mengikut diri kita. Ni penting mengenal diri sendiri ya kawan-kawan. Kita kena bina habit tu sesuai dengan diri kita. Contoh dia ada cerita lah tentang seorang pelari dan seorang perenang. Dia kata kalau seorang pelari hebat, kita akan nampak dia sebagai seorang pelari yang hebat sebab dia hebat dalam berlari. Dan kalau kita cari orang, kita ada 2 individu kan, pelari dengan perenang hebat kan. Kalau kita switch, kita suruh orang berenang ni berlari dan seorang berlari ni berenang, dia orang dah tak jadi hebat dah.
kan dia orang tak akan jadi hebat macam dia orang sebelum ni. Sebabnya orang yang berlari dia ada kelebihan sebab kaki dia panjang. Dia ada kekuatan bahagian bawah badan. So dia boleh berlari dengan hebat, dengan laju. Orang yang berenang dia ada kelebihan bahagian atas badan. Bahagian badan belah atas tu ada kelebihan, dia lebih kuat untuk dia berenang apa semua. So kalau kita switch benda tu, maksudnya orang yang kuat bahagian atas untuk berlari dan orang yang kuat bahagian bawah untuk berenang, benda tu tak akan jadi hebat. Dia berlatih lah macam mana pun dia tak akan lawan orang yang memang dah secara semula jadinya berbeza kuat atas bawah tu. So dia kata sebab tu penting kalau kita nak, waktu tu dia macam menyedarkan amal untuk kita hidup ni bukan satu perlumbaan, kita bersaing dengan diri sendiri sebab kelebihan kita beza-beza. Kita punya kelebihan kelemahan beza-beza. So dia kata nak bina habit, benda paling penting kenal diri sendiri, cari bahagian mana yang jadi kekuatan kita. So kita jadikan benda tu sebagai habit. Kita jangan cuba nak fit in benda yang bertentangan dengan kita. Contoh kalau ada orang yang semula jadinya seorang yang introvert kan, semula jadinya seorang introvert. Kalau dia push hard nak jadi orang extrovert pun, dia tak akan dapat mampu menyaingi orang extrovert kan. So why not kita jadi orang introvert yang hebat pada bidang kita. Yang hebat sebagai orang introvert yang hebat, dan sebagai orang extrovert dia jadi orang extrovert yang hebat. Kita kenal diri kita dan kita bina habit mengikut kehebatan dan keadaan diri kita. Benda tu sebab tu dia kata sebenarnya good habit, bad habit ni dia tak wujud. Contoh bagi orang yang kurus, dia nak makan banyak kan. Bagi orang kurus dia rasa makan banyak tu bagi dia adalah satu keperluan. So benda tu jadi benda bagus untuk dia, efektif, habitnya efektif untuk dia. Tapi bagi orang yang nak, itu bagi orang yang kurus yang nak gemuk. Bagi orang gemuk yang nak kurus, makan ni adalah satu habit yang buruk untuk dia. So dia tak ada habit yang sesuai untuk semua orang. Semua orang ada habit masing-masing yang sesuai untuk dia dan untuk matlamat akhir dia. So benda itulah yang penting yang perlu kita sedar dalam kita nak membina diri kita. Cari apa yang sesuai untuk kita, yang apa yang memberi keuntungan untuk kita masa akan datang. Jangan tak perlu macam aku tengok dia tu, aku tengok kita ni dah kurus kan, kita tengok orang tu diet, aku nak diet jugalah, nak jaga pemakanan, padahal kita ni dah kurus, dah tak cukup nutrisi, tiba-tiba kita cut. Benda tu tak sesuai untuk kita. So tu point yang Amar rasa menarik dalam buku ni. Lepas dia ajar kita macam mana nak bina habit atau macam mana nak buang habit, dia bagi kita sedar yang sebenarnya habit tu dia bergantung pada diri sendiri. Kalau susun sesuatu tu ikut kemampuan dan keadaan kita lah. Jangan, tak perlu bersaing pun. Hatta sekarang pun kadang-kadang Amar pernah je melalui fasa macam, macam mana orang boleh baca 10 buku dalam sebulan. Abang 2 buku je sebulan kan. Sebab tu macam kita macam tak apa Mal, benda tu dia lah kan, dia dah 10 tahun baca buku, kau baru nak baca buku. So susun habit tu mengikut keadaan kita lah, tak perlu bersaing dengan orang. Tu antara Amar rasa poin penting. Nanti kalau korang baca bab tu. Tu antara poin penting yang kita selalu terlepas pandang. Allah cipta kita berbeza-beza, so kita selagi kita ikut ketetapan dan tak langgar syariat tu, gerak je lah kan, insyaAllah. Satu lagi last kata-kata yang Amar selalu pegang daripada Amar Campus tu, Allah tengok usaha, Allah tak tengok hasil. Allah tengok usaha kita nak tambah baik diri, nak betulkan kita, nak buang tabiat buruk kita, nak tambah tabiat baru. Allah tengok usaha-usaha tu. Allah tak tengok hasil pun. Bukanlah orang yang masuk syurga tu ada orang yang kaya, bukan orang yang masuk syurga tu adalah orang yang paling banyak keluar rumah, bukanlah orang yang masuk syurga tu orang yang paling banyak hafal Quran, tapi orang yang berusaha nak menambah baik diri, orang yang berusaha nak melaburkan harta kekayaan dia tu pada jalan yang baik, orang yang berusaha nak memanfaatkan diri dia pada manusia, orang yang berusaha nak memenuhi hak-hak manusia yang lain, hak-hak Allah juga. So usaha tu yang diambil kira. So dalam fasa nak membina habit tu dipesankan agar kita fokus pada proses, tak payah fokus pada matlamat akhir tu. Kita ada matlamat akhir tapi tak perlu letak tu sebagai kemenangan. Padahal sedangkan di setiap proses yang kita lalui itu ada nikmat dan hikmah dia yang tersendiri. Wallahu a'lam. Baik. Okay, kita sedar tak sedar kita dah hampir lebih 1 jam kita bersiaran. Okay, sebelum kita tamatlah sesi kita, kita nak dengar lah sedikit seringkas lah daripada panel kata-kata terakhir, maksudnya dari segi
apa cadangan untuk buku ni, dan sekalipuslah kata-kata terakhir pada panel, silakan. Okay, terima kasih. Anda ingatkan yang tadi dah kata-kata akhir. Sorry. Okay, last. Amal galakkan untuk semua, dah sejam bercakap panjang ni, kalau tak beli dan baca lagi sedih kan. Amal galakkan untuk semua beli dan baca buku ni, sebab apa yang Amal cerita ni sangat sikit tu. Dia tak sama nikmat feel bila baca buku dengan apa yang orang share. Amal share ni sikit sangat, terlalu banyak benda-benda menarik yang ada dalam buku ni. Yang pertama. Yang kedua, buku yang terbaik adalah buku yang kita dapat implementasikan dalam diri kita. So buku ni dia ada banyak kan, ada buku yang ada yang buku kita baca dia dia improve kita punya knowledge. Ada buku yang dia baca dia buat kita menangis, yang sentuh emosi kita. Tapi buku yang paling bagus, yang paling baik adalah buku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Buku yang kandungan dia yang daripada satu tulisan di ayat kita dapat implementasikan dalam Al-Quran, hatta dalam kehidupan. Hatta kalau Al-Quran sendiri pun nilai Al-Quran tu paling besar nikmat dia bila kita baca dan kita dapat amal. Sengkos tu buku lah, bila kita dapat baca buku ni, benda yang paling best bila kita dapat masukkan apa yang kita baca tu dalam kehidupan kita. So Atomic Habits ni sebab dia bukan buku yang cerita tentang teori atau apa, tak, tapi dia cerita benda yang teknikal yang kita boleh terus amalkan dan kita boleh terus buat. So baca buku Atomic Habits ni dia tak akan menjamin kita jadi lebih baik tau. Baca Atomic Habits ni dia tak akan buat, oh aku baca hari ni esok aku ada habit yang baik, aku baca hari ni bulan depan aku dah jadi orang baik, tak. Dia akan sangat berkesan kalau kita amalkan. Maksudnya kita masukkan dalam kita punya jadual seharian. Semua benda pun macam tu, hatta ilmu sendiri pun, ilmu tu dia jadi sangat berguna kalau kita amalkan. Kalau dia kekal dalam kepala, dia kekal sebagai knowledge je lah, dia tak bermanfaat untuk kita dan orang sekeliling kita. So baca buku ni dan cuba untuk amalkan, hatta Amal sendiri pun sedang cuba untuk amalkan lagi. Apa yang nak cakap last, jadikan 2022 nanti, tak payah 2022 lah, jadikan esok lebih baik daripada hari ini. Kalau ada dalam kalangan pembaca yang sedang melalui fasa sukar, masa akan bergerak, kesukaran itu akan berakhir, akan ada benda lebih baik akan datang. So fokus pada diri kita, improve apa yang kita boleh improve. Sebab dunia ni terlalu banyak masalah kan, dan terlalu banyak hak kita nak tunaikan, tapi jangan pernah menafikan hak diri sendiri. Tunaikan hak. Amal rasa benda tu sebab dalam tempoh setahun ni lah, masa Amal burn out dulu tu sebab Amal banyak menafikan hak diri sendiri. So Amal tak nak benda tu berlaku dekat orang lain. So kepada sahabat-sahabat lain, sebelum kalian merasai fasa burn out, fasa stres apa semua tu, cuba avoid, penuhi hak orang, penuhi hak Allah, hak keluarga, dan penuhi juga hak diri sendiri. Dan benda tu semua sangat berkaitan dengan habit apa yang kita buat hari-hari. Pukul berapa kita bangun, apa yang kita buat lepas kita bangun, pukul berapa kita tidur, apa yang kita buat sebelum kita tidur, apa yang kita makan, apa yang kita cakap, benda tu akan bagi kesan pada diri kita dan kita akan datang. So improve lah diri sendiri, tambah baik mengikut kemampuan dan keadaan kita. InsyaAllah Allah tak akan pernah menzalimi hamba dia, dan Allah akan balas apa yang kita usahakan tu sesuai dengan takdir dan kemampuan kita. Yakin benda tu, Amal doakan supaya kita semua dapat jadi orang yang lebih baik pada masa akan datang. Putus asa tu biasa, rasa nak putus asa tu biasa pada Amal sebagai seorang manusia, tapi jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Buruk macam mana pun kita dulu, kita ada harapan untuk jadi lebih baik. So jadikan hari ini sebagai fasa perubahan kita untuk kita jadi lebih baik. InsyaAllah sama-sama kita jadi lebih baik, sebab saya nak cakap, mati dalam keadaan kita berusaha tu lagi indah dan lagi seronok daripada mati dalam keadaan kita berputus asa. Amal minta maaf kalau ada salah silap. Doakan sekarang Amal dekat kampung tengah banjir. Doakan supaya kita semua selamat dan kita semua diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahualam. Terima kasih Momen Buku atas jemputan. Rumah banjir ke sekarang? Rumah ni rumah Amal, rumah nenek dekat hujung tu dah banjir dah, ada orang tengah angkat barang. Pindah lah. Dia letak barang dekat rumah Amal sebab air dah masuk rumah. Okay. Kita dah sampai penghujungnya, tapi sebelum tu izinkan saya untuk baca lah. Sebenarnya saya tertarik dalam komen di Facebook. Amalan yang dicintai oleh Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit.
Peserta Aziza, bina habit sesuai dengan diri, penting kenal diri sendiri. Setiap proses yang dilalui ada nikmat dan hikmah yang tersendiri. Terima kasih panel atas kepasan yang sangat menarik. Saya tak payah tak payah nak rumuskan, saya baca. Buku yang paling baik adalah buku yang kita dapat amalkan dalam kehidupan. Okay. Terbaik. Okay, terima kasih Ahmad. Dan terima kasih juga kepada tim Momen Buku, pengajar buku lah, pelabur buku atas segmen My Book Time ni. Terima kasih juga saya ucapkan kepada viewers kita lah di FB Live yang komen, share, support semua tu. Teruskan support rancangan My Book Time ni. Teruskan. Okay. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Kita jumpa lagi. Stay safe. Jangan main banjir. Hujan-hujan ni duduk rumah je lah, tak payah keluar kan. Lagi-lagi kiskan dan semakin meningkat. Okay. Selalu jaga diri, jaga sekitar apa semua. Okay, wallahualam. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.